Saudara, mari kita berdoa sebelum sama-sama mendengarkan firman Tuhan. 当我们还没有听到之前，我们同心祷告。 Kami datang kepadamu ya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 主啊，我们这时候奉你的主耶稣的名来到你面前。 Engkau Allah yang maha kuasa, 你是全能的， berdaulat penuh, 你有权有威严的， penuh dengan kemuliaan. 充满荣耀， Telah datang menjadi manusia 来到世间成为人， dan berfirman di antara kami. 来对我们说出你的道。 Firman-Mu ya Tuhan itu pelita bagi kaki kami 你的话是我们脚前的灯， dan terang bagi jalan hidup kami. 是我们路上的光。 Firman-Mu adalah benih yang ditabur di hati yang bagus, 你的道是撒在我们的心田是良好的， di hati yang subur, 在肥沃的心田里， sehingga firman dan benih itu akan berbuah lebat dalam hidup kami. 让你的道能够在我们生命当中结果子。 Karena itu ya Tuhan, Engkau berfirman pada saat ini, 求主你自己这个时候对我们说话， melayakkan kami semuanya. 来眷顾我们每个自己。 Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. 感谢赞美你，这是我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告。 Amin. Amin。 Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. 请坐，弟兄姐妹。 Saya mengucapkan selamat siang buat saudara-saudara yang di rumah lagi online 我对大家在家里在线的弟兄姐妹说声午安。 dan semua Bapak Ibu di tempat ini selamat siang dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 在实体参加崇拜的，我就在基督里面向你们问安。 Saudara, saya akan berkhotbah dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, 今天我要讲的道就是已经定下的一个题目， yaitu Aku adalah Aku. 就是我是自由拥有。 Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam kitab Perjanjian Baru. 我们看两段的圣经，在旧约，然后在新约。 Pertama, Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15. 第一段就是出埃及记第3章第14节到第15节， Kemudian Yohanes pasal 8 ayat 58. 然后约翰福音第8章第58节， Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文念，然后用中文。 Demikian firman Tuhan. 上帝的话如此说： Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus Aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. 出埃及记第3章第14节，神对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说，那自有的打发我到你们这里来。”上帝又对摩西说：“你要对以色列人这样说，耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的执念、纪念，直到万代。” Kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. 约翰福音第8章第58节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。” Saudara-saudara, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, 我们的读经到此为止。 kita yang berbahagia yang mendengarkan dan bertekad melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. 在我们每一天的日常生活中，我们听了，我们去行道的人有福了。 Saudara-saudara, pada umumnya atau biasanya, 通常来说， orang tua itu kalau memberi nama anaknya tentu punya arti dan makna tersendiri. 家长给孩子们起名字的时候，一定它是有一个充满有意义性的名字。 Saya kasih contoh. 我给个比方， Saudara, nama Sugiarto ini kebanyakan orang Jawa yang memakainya. 很多的爪哇族的人，他就用这个 Sugiarto 这个名字。 Tentu nama ini diberikan kepada anak dari orang tuanya memiliki makna dan arti tertentu. 当然，父母给孩子起的这个名字有特别的意义。 Anak laki-laki artinya itu anak laki-laki dan pasti kaya. 意思就是说，这个一定是一个男生，而且是非常富有。 Sugih, begitu ya, kaya sugih. Sugi 亦含有富
富有的意义。 Lalu kalau di Sunda, Jawa Barat, nama seorang anak perempuan Rahayu. 如果在孙大的地方，他给他的女儿起名字叫 Rahayu， Diberikan orang tuanya supaya anak ini baik dan cantik. 他的意思说让这个孩子善良而且漂亮。 Sekarang saya mau tanya Pak Luther. 现在他要问翻译员， Kira-kira orang tua kasih nama Pak Luther, arti maknanya apa Pak kira-kira? 大概如果我的父母给我这个名字，它的意义是什么？ Loh jawab apa? 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 Kira-kira apa? Apakah berharap orang tua ini mau Pak Luther jadi Martin Luther, tokoh reformasi? Ini dugaan saya, tapi jangan ikut saya Pak. 父母给我的名字，我本来我在 Luther itu adalah bahasa Indonesia. Sebenarnya 我的中文名字叫大平，意思就是说永远平安，itu damai sejahtera always. Oh, tadinya saya mau terjemahkan itu. Oke, damai sejahtera. Ya. 平安。 Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab pun ada nama yang Allah berikan, tentu ada maknanya. 当然，在圣经里面，上帝起的名字也有它的含义。 Misalnya Abraham, 比方说亚伯拉罕， dari Abram menjadi Abraham. 从亚伯兰到亚伯拉罕， Dia disebut Bapa segala orang beriman. 他就是说全部有信心的人的父。 Kemudian Daud, 然后大卫 pahlawan perang. 就是一个战士， Esra, 以撒 pertolongan. 他就帮助。 Dalam perjanjian baru ada Petrus, 然后在新约里面有彼得， artinya batu karang yang teguh. 意思说坚固的磐石。 Paulus artinya rendah hati. 保罗是谦卑的意思。 Nah, saudara-saudara, di dalam nats yang kita baca, 刚才我念的经文里面， Allah memperkenalkan namanya. 上帝介绍他的名字。 Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku adalah aku. 印尼文是说我就是我。 Pada waktu Musa bertanya kalau orang Israel di Mesir yang lagi diperbudak, 当摩西问让以色列人在这个埃及地被为奴的时候， menanyakan siapakah Allahmu? 他们问谁是你的上帝？ Maka Allah menjawab, Ehye Asher Ehye. 所以上帝就回答说：“哎耶，阿舍哎耶。” Aku adalah aku. 意思说我是自由拥有。 Sebetulnya terjemahan yang tepat adalah aku sudah ada dulu, ada sekarang, dan tetap ada di masa depan. 真正的含义就是说我已经有了，从以前亘古直到将来我都存在。 Saudara, nats ini berkaitan erat dengan Yohanes pasal 8 ayat 58. 这段经文跟这个约翰福音第8章58节有连带关系。 Nah, jemaat, saya ajak mau belajar teologi sedikit ya. 所以弟兄姐妹，我现在在教你们一点的神学。 Ada yang namanya kitab Septuaginta. 有一种圣经就是叫做 Septuaginta。 Kitab Septuaginta ini khusus perjanjian lama itu bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. 所以这本圣经里面就是用它的原文，就是希伯来文， Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. 但是用来翻译成为简便的。 Maka kata Ehye Asher Ehye 所以耶阿舍耶这句话， itu sama persis yang dipakai perjanjian baru, 就好像用在这个新约里面。 di mana Tuhan Yesus berkata, aku telah ada. 耶稣说就有了我。 Bahasa Yunaninya ego emi hoon. 它的希腊文就是 ego elmi hoon， Sama persis. 几乎是一样。 Maka saudara-saudara, Allah yang mengatakan aku adalah aku, 当神说我就是我， itu adalah oknum kedua Yesus Kristus. 那个就是第二个耶稣的代号。 Sebelum dia berinkarnasi. 当他还没有道成肉身， Ketika dia berinkarnasi, 当他道成肉身， dia mengatakan dalam Yohanes, aku telah ada. 他就说我已经有了， Atau ehe asher ehe. 还是耶阿舍耶， Atau ego emi. 还是 ego elmi。 Nah, saudara-saudara, terkait nats dan tema aku adalah aku, 关于这个主题，就是说我自由拥有， kita akan merenungkan dua hal. 我们要思想两件事。 Yang pertama, saudara-saudara, aku adalah aku, 第一就是说我就是我，自由拥有。 Allah yang memperkenalkan dirinya. 上帝介绍他自己。 Saudara, salah seorang teolog terbesar namanya John Calvin. 有一叫 John Calvin 的人，他是一个神学家。
Dia pernah mengatakan setelah mempelajari Alkitab 他读了这个这个圣经以后， bahwa dari hasil pembelajaran itu dia mengatakan semua manusia itu punya pengetahuan awal tentang Allah. 所以每一个人他有这个神学神性的感觉， Atau yang disebut dengan sensus divinity. 还是他是说每一个人都有这个神性感？ Bahasa Latinnya semen religion. 他有他的就是他的原文他都有， Atau pikiran pengetahuan awal tentang adanya Allah. 所以他提出的思想就是说有关于神， Semua manusia ada itu. 每一个人都有这个思想。 Saya kasih contoh saudara-saudara. 我给个比方， Mungkin saudara salah satu termasuk di dalamnya. 可能你就是其中的一位， Ketika melihat gunung yang begitu menjulang tinggi. 你看到一个很高耸的山， Wah, gunung yang memukau hati saudara. 你那是非常能够吸引你心里面的山， Muncul pikiran, ini siapa yang buat ini? 你可能会问这个是谁创造的？ Tentu ada sesuatu yang maha dahsyat yang menciptakan itu. 一定是一个有非凡、非常不平凡的人来创造的， Tentu ada Allah yang menjadikan itu. 一定是有一个上帝来创造。 Ini yang dinamakan Calvin sense of divinity. 这个就是 Calvin 所说的神性感， Semua orang punya itu. 每个人都有。 Lihat lautan yang begitu luas. 看到广阔的海洋， Ini siapa yang jadikan ini? 这个是谁造的？ Siapa yang ciptakan lautan samudra yang begitu luas? 是谁造了这么广阔的太平洋？ Tentu ada tangan yang maha kuasa yang menjadikan itu. 一定是一个非常有权力的手去创 Tentu 造， ada Allah yang berkuasa yang menjadikan itu. 一定有一个权威的上帝在创造。 Ini pengetahuan awal seluruh manusia. 这个就是每一个人的心里面的一个心态。 Maka dari pengetahuan ini 从这个知识里面， muncullah aliran agama, aliran-aliran kepercayaan dan agama-agama. 然后就出现了涌流出了许多的宗教。 Aliran kepercayaan dan agama-agama ini coba memahami dan mencari Allah. 然后这些宗教呢，他开始要寻找上帝。 Tapi apakah agama dan aliran kepercayaan ini dapat membawa manusia kepada Allah yang benar? 然后这些宗教或者是这主流的这个寻求人，能够带领到神的面前呢？ Tidak ada jawabannya. 没有回答， Kecuali Allah yang datang memperkenalkan dirinya. 除非上帝来了介绍他自己。 Karena pencarian agama ini terkait aliran kepercayaan dan agama yang muncul, 因为这种的寻找就是发生了这些宗教的去寻求， itu hanya imago Dei, 那个只是我们的心里面的心灵想象力， ciptaan Allah yang awal itu yang dirusak oleh dosa. 就是因为这种想象力，就是上帝的创造变成了罪。 Maka tidak mungkin manusia di dunia ini siapapun dia yang mengenal Allah secara sempurna. 所以没有一个人在世界上都能够完整完全的认识上帝， Kecuali Allah yang datang memperkenalkan dirinya. 除非上帝来介绍他自己， Membuka dirinya dari yang maha kuasa pencipta kepada pencipta yang debu adanya. 然后他敞开他自己，就是来到被创造的这些尘土的人。 Saudara, di dalam nas Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, 在这个出埃及记3章第14到45节， kalau kita perhatikan mulai dari konteks dekat ayat satunya, 如果我们看的在第一节的时候， ketika Musa sedang menggembalakan domba mertuanya Yitro, 然后这个摩西在牧养他岳父希特罗的羊群， dia sedang berada di Gunung Horeb. 他在何烈山， Pada saat itu Allah turun menyatakan diri kepada Musa 然后上帝在向摩西显现， dalam bentuk semak, kemudian semak itu semak belukar dan menyala semak itu. 然后这个荆棘里面就产生了火焰， Lalu Allah berbicara kepada Musa, 然后上帝对摩西说 tanggalkan kasutmu, 然后脱下你的鞋， sebab tempat di mana engkau berdiri kudus adanya. 因为你站着的地方是一个圣地， Kehadiran Allah membuat tempat itu menjadi kudus. 上帝到的地方就让那个地方成为一个圣地。 Setelah Allah pergi, tempatnya tentu tidak kudus lagi. 如果当上帝离开以后，那个地方就不再是圣地。 Gereja ini gedung biasa. 这个教会是一个非常平凡的教会， Tapi ketika Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita, tempat ini menjadi kudus. 但是如果上帝在我们当中显现的话，这个地方就成为圣地。 Jadi tempat itu menjadi kudus bukan karena kita mengkuduskan tempat itu. 这个地方成为圣界，不是我们让它成为圣界， Tapi karena kehadiran Allah, tempat itu menjadi kudus. 是因为上帝在那个地方显现，那个地方成为圣界。 Lalu Allah berfirman kepada Musa, 然后上帝对摩西说
Aku memanggil engkau dan mengutus engkau ke tempat di Mesir, 然后我要呼召你，差遣你直到埃及去， di mana umatku sedang diperbudak di sana. 在哪边我的子民被奴隶。 Lalu Musa bertanya kepada Allah, 然后摩西问上帝， kalau saya pergi ke sana, 如果我到那个地方， umatmu bertanya, siapa yang utus engkau? 然后你的子民问是谁差派你， Allah siapa yang mengutus engkau? 是谁的上帝差派你？ Aku harus jawab apa? 我要回答什么？ Allah berfirman, aku adalah aku. 上帝回答说：“我是自有永有。 Ehye Asher Ehye 耶阿谢尔耶， atau Ego Emi. 还是 ego emi？ Aku dulu pernah ada, sekarang ada, dan ada selama-lamanya. 你说我从古到现在到永远，我都是存在。 Aku adalah aku, saudara-saudara, 我是自有永有， adalah nama Allah yang menegaskan 3 hal. 在上帝他强调3件事。 Yang pertama, dia adalah Allah yang omnipoten. 第一就是他是一个 omnipotent， 还是他一个独特的上帝？ Nama itu adalah nama dari Allah yang maha kuasa. 意思就是说，一个超全能的神， Allah yang berdaulat penuh 上帝他有充满的权威， atas seluruh ciptaannya. 充满的权威对他所造的一切。 Maka Musa diteguhkan. 所以摩西被坚固， Dia pergi dengan kekuatan dari Allah yang maha dahsyat ini. 他就用了上帝给他的无比的能力， Menghadapi kebengisan Raja Firaun. 然后他面对了那个法老王的残酷， Untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. 来释放那些以色列民族来自从那奴隶地， Menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. 直到他应许之地迦南。 Musa tidak takut dan tidak gentar. 摩西不害怕，不战斗， Karena dia disertai oleh Allah yang omnipoten. 因为他跟充满伦理的上帝同在， Allah yang maha kuasa. 充满能力的上帝。 Saudara, mungkin pada waktu dia menerima firman ini, 当他接受了这个信息的时候， Musa belum mendapat bayangan. 他还没有一个概念， Seberapa besar nama aku adalah aku dan kekuasaannya. 他不知道这个自由拥有多大的能力和权威。 Kita yang sudah baca firman Tuhan ini tahu. 我们读了圣经，我们懂得， Allah memberikan tulas 10 ke Mesir. 上帝给了灾给这个埃及， Dia merubah air menjadi darah. 他把水变为血， Dia mengirimkan tula-tula kepada orang-orang Mesir. 然后他把这个施灾给了这个埃及人。 Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir. 摩西面对了那些行法术的人， Dan kuasa Allah melumatkan tukang-tukang sihir yang ada di Mesir. 上帝的权威就是化解了这些魔术师的人， Dia adalah Allah yang omnipoten. 他就是一个权威的神， Lalu dia adalah Allah yang omnipresent. 然后他就是无处不在的神， Allah yang hadir di tengah-tengah pergumulan umatnya. 然后他在我们那些充满挣扎的人群当中， Allah yang peduli dengan pergumulan umatnya. 然后他在乎每个人的挣扎的会友当中， Karena itu dia disebut Allah omniscience. 所以他就说他就是一个无处不在的神， Allah yang maha tahu dan maha mengerti. 他也知道无所不知， Tahu persis, mengerti betul pergumulan umatnya. 他知道他的子民们所有的挣扎明白明了， Saudara, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, 然后我们再适用在我们生命当中。 Allah yang sama 同样的神， yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, 他向摩西介绍他自己， yang memperkenalkan namanya aku adalah aku. 他介绍他是自由拥有的。 Ehye Asher Ehye. 耶阿谢尔耶， Aku dulu pernah ada, sekarang ada, dan pasti ke depan ada terus. 我从前就有，现在有，而且永远都存在。 Aku adalah Allah yang maha kuasa, 我是充满有权力的上帝， berdaulat penuh atas seluruh alam ciptaan ini. 然后在我所造之物都有这个权柄， Allah yang maha hadir, 而且他是有公义的上帝， hadir dalam pergumulan hidup kita. 发现还是存在我们的生命当中。 Dia sangat memahami apa yang kita alami. 他了解我们所经历的一切， Terkadang terlalu berat beban ini. 有时候我们的重担是太重， Kadangkala kita berdoa tidak bisa keluar kata-kata. 我们有时候祷告的时候发不出声音， Tapi Allah sangat mengerti. 但是神明了， Karena dia omniscience. 因为他是无处不在、无处不知的， Maha tahu. 他无所不知， Dia hadir karena dia Allah omnipresent. 他存在就是因为他无处不在， Dia mendampingi kita. 他与我们同在， Dia hadir di tengah-tengah pergumulan kita. 在我们挣扎当中，他与我们同在。
dan pasti dia berikan jalan keluar. 他一定给我们开一条出路。 Sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. 就好像以色列民族出到这个奴隶地，直到迦南地， Kehadiran yang penuh dengan mujizat, 他的生命、他的路程当中充满奇迹， penuh dengan kuasa. 充满能力， Sama pun dengan kita. 好像我们一样。 Allah bertindak dengan mujizatnya yang besar. 上帝采取行动，用他的奇妙的神迹。 Di dalam kita menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. 当我们在生命当中遇到很多问题的时候， Saudara, yang kedua yang kita akan renungkan dari bagian khotbah saya ini, 第二方面在我们的讲道当中要提及的， Aku adalah aku, 我就是我， Allah yang melawat umatnya. 就是上帝眷顾的子民。 Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58, 在约翰福音第8章58节那边， Tuhan Yesus berkata kepada para pendengarnya pada saat itu, 耶稣对那些听他讲道的人说 Aku telah ada. 就有了我。 Sekali lagi, kata aku telah ada ini dalam bahasa Yunani-nya ego emi. 然后这句话用希腊文来说是 ego emi， Sama dengan ehye asher ehye. 跟 ehye asher ehye 都是同样的意义。 Kristus sudah ada sejak dalam kekekalan. 基督已经在这个永恒里面，他就存在了。 Bahkan dia berkata dalam bagian ini, 他总在这个方面他说， sebelum Abraham ada, aku telah ada. 在还没有亚伯拉罕以前就有了我。 Itu menegaskan tentang keadaan atau keberadaan Kristus masa pra-inkarnasi. 所以这个就是基督的强调说，在他还没有道成肉身的时候，他已经有了。 Dia dulu ada, sekarang ada, dan ada di masa depan. 他从以前就有，现在也有，以后也会存在。 Saudara-saudara, kalau kita baca semua kitab Yohanes, 如果我们看整本的约翰福音， kita akan menemukan 7 kali ego emi muncul. 我们看到有7句的我是， Dan perkataan ego emi ini memiliki 7 makna. 这个我是有7层的意思， Tentang aku adalah aku. 就是关于就是我是自由拥有，我就是， Tentang nama Yesus sendiri. 就是关于耶稣自己的名字。 Saudara, yang pertama kita bisa membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, dia berkata, akulah roti hidup. 在约翰福音6章35节，他就说我就是生命的粮， Itu dipakai kata ego emi ho artos. 意思说我是生命的粮， Aku adalah roti hidup. 我就是生命的粮。 Saudara, Kristus itu adalah pemenuh kebutuhan jasmani kita. 我们知道耶稣就是我们需要我们肉体上的需要的粮， Roti ada 2 makna di dalamnya. 在这个粮食里面有2个含义， Yang pertama roti yang kita biasa makan. 一个粮就是我们通常吃的， Lapar makan roti O atau roti bread talk, ya pasti kenyang. 我们饿了就是吃一些面包或者吃一些粮食。 Lalu makna yang kedua adalah makanan jiwa kita atau makanan rohani. 第二就是我们生命的粮。 Saudara pasti ingat dalam Matius pasal 4, 我们知道在马太福音第4章， ketika Tuhan Yesus sedang dicobai oleh iblis di padang belantara. 在旷野中，当耶稣被试探的时候， Iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, 如果魔鬼说，如果你是神的儿子， ubahlah batu ini menjadi roti. 你把这个石头变为食物。 Saya tanya Bapak Ibu, bisa enggak Tuhan Yesus ubah batu jadi roti? 我要问弟兄姐妹，耶稣是不是可以把石头变为食物呢？ Jangankan batu jadi roti, iblis jadi roti bisa. 不要说石头变成食物，魔鬼也把它变成食物都可以， Karena dia Allah Maha Kuasa, saudara-saudara. 因为他就是神。 Jangan-jangan roti yang kita beli itu dari batu, dari iblis jadi roti, kira-kira begitu ya. 我们每常吃的那个面包，不是食物，不要让那个魔鬼成为食物吃到我们身体里。 Lalu Tuhan Yesus bilang, aku tidak ikut perintahmu. 耶稣说：“我不跟随你的命令。” Maka Tuhan Yesus menjawab, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. 所以耶稣说：“人口里不是靠食物，而是靠神里口中所说的一切话。” Ini ingatkan kita, saudara-saudara. 这个提醒我们， Kalau kebutuhan jasmani berkaitan dengan makanan jasmani roti itu, 如果我们单靠我们身体上所需要的食物， kita utamakan. 我们可以把它放在第一位。 Bukankah kita kerja untuk makan, kan begitu? 当然，我们在外面打工是我们要吃，
Tapi Tuhan Yesus membalik konsep ini. 但是主耶稣把这个概念颠倒过来， Karena dia mengatakan, akulah roti hidup. 他说我是生命的粮， Nggak usah khawatir dengan kebutuhan jasmanimu. 你不要为你的生命的粮，你不要为了你臭体的粮来担心。 Yang aku lebih concern atau lebih memberikan kalian beri perhatian tinggi 我给你们更高的一个关心点， adalah makanan rohani. 就是生命的粮， Firman Tuhan. 就是上帝的道。 Rajin-rajinlah ke gereja. 你要殷勤的到教会， Dengarkan khotbah. 听这个牧师的道， Engkau sedang memakan makanan rohani yaitu roti hidup. 你就是在吃生命的粮。 Jangan tinggalkan ibadah. 你不要离开聚会， Rajin baca Alkitab. 你要勤劳殷勤读圣经， Belajar firman Tuhan. 你要学神的话， Karena itu adalah makanan rohani kita. 那个就是我们生命、我们属灵的粮。 Lalu yang kedua saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Aku adalah terang dunia. 然后耶稣在约翰福音第8章12节说：“我就是生命的光。 Selalu memakai ego emi, aku adalah aku. ”然后他说：“我是就是自由 Dia 拥有。 yang menerangi hidup kita di dunia ini. 他在这个世上照亮我们， Dunia yang penuh dengan kegelapan. 这个世界充满黑暗， Ya, banyak kejahatan, 很多的败坏， korupsi, 很多的这个贪污、 ketidakadilan, 不公平， hal-hal yang membuat hati kita miris. 让我们的心里面都感到冷透。 Kejahatan pembunuhan terjadi di mana-mana. 杀戮，而且很多的败坏的事情都到处发生。 Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus berkata, Aku adalah terang dunia. 但是感恩主耶稣说：“我就是生命的道路。” Kita akan diberikan pencerahan hikmat bijaksana dari Tuhan. 我们有到领受神自己充满智慧的这个光， Untuk berjalan dan menyikapi dunia yang gelap. 让我们来行走在这个黑暗的世界。 Kita berjalan di dalam terang Tuhan. 我们行走在神的光明之中。 Kemudian yang ketiga dia berkata, Akulah pintu, Yohanes 10 ayat 7. 然后他在约翰福音第10章第7节说：“我就是门。” Pintu masuk di dalam keberkatan dengan Tuhan. 然后这个门就是进到神里面有福气。 Pintu masuk orang percaya domba-dombanya kepada tempat padang yang hijau. 然后这个门就开启，让相信的人进到这个绿草地。 Artinya Yesus adalah pintu masuk ke dalam ketenangan jiwa kita. 然后就耶稣是这个门，让我们进去得到我们的灵的安宁。 Yesus Kristus adalah pintu masuk ke dalam kedamaian jiwa kita. 耶稣就是这个门，进到我们的灵里面的平安。 Kemudian Tuhan Yesus berkata juga, Akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. 然后耶稣也就是说，我是个好牧人，约翰福音10章17节。 Kalau kita kaitkan dengan Mazmur pasal 23. 如果我们以这个诗篇23篇连接的话， Mazmur Daud tentang Tuhan adalah gembalaku. 在哪边大卫说神是我的牧者， Itulah gambar yang begitu indah berkaitan dengan dia gembala dan kita domba-dombanya. 然后在哪边一个画面，他就是牧者，而我们就是他的羊。 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 耶和华是我的牧子，我必不致缺乏。 Sederhananya kalimat ini, ada Tuhan sudah cukup hidupku. 就是意思说很简单，只有上帝，我的生命就已经足够了。 Kalau ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita, itu bonus. 如果上帝其他的福赐加给我，那这个只是一种的赏赐。 Yang utama dia gembala, kita dombanya. 第一，他是我们的牧子，我们是他的羊， Dia akan pelihara hidup kita. 他要牧养我们的生命， Baringkan di padang yang berumput hijau. 躺卧在青草地上， Ia menyegarkan jiwaku. 使我们灵魂苏醒， Dan seterus, 而且等等其他， kebajikan akan menyertai aku selama-lamanya. 他的恩典必随着我们直到永远。 Dan aku akan diam di rumah Tuhan 我要在耶和华的殿中居住， seumur hidupku. 永远， Ini jaminan yang pasti. 这个是肯定的一个保障。 Kemudian yang berikut dia berkata, Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. 然后在约翰福音11章25节，他就说：“我就是复活的主。” Kita punya harapan satu-satunya hanya dalam Kristus. 我们只有一个盼望，就是在基督里面， Setelah kematian ada kebangkitan yang kekal. 死了以后，我们就有永恒的复活， Ini pasti. 这个是肯定的。 Karena Kristus mati dia bangkit. 因为基督死了，他复活， Dialah yang sulung dari kebangkitan. 他就是第一首先复活的， Maka saudara-saudara tidak lagi penghukuman. 再也没有审判，
bagi kita yang percaya di dalam namanya. 对我们在他的名里面相信他的人， Kapanpun kita pergi, 无论我们往何处去， kita tahu ada kebangkitan yang kekal. 我们知道我们有永恒的复活， Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. 因为耶稣说：“我就是有复活与生命。 Lalu Yohanes 14 ayat 6, ”然后约翰福音14章第6节说 dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. ：“我就是生命的道路， Yesus Kristus jalan satu-satunya 唯一就是耶稣的道路， yang menuju kepada kehidupan yang kekal. 就是进到永恒的生命里。 Di luar Kristus, 在除了基督以外， kita tidak akan menemukan jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. 我们再也没有一个路能够进到永恒的生命里。 Karena itu saudara, 就这个缘故， pertahankan iman kita. 我们持守我们的信心， Setialah sampai akhir. 我们忠心的直到最后， Jangan pernah tinggalkan Tuhan. 不要离弃上帝。 Jalan yang kita jalani sekarang di dalam Tuhan sudah benar. 我们在行走在上帝的道路当中已经正确了。 Jangan kita mundur dan jangan kita tinggalkan Tuhan. 我们不要退缩，我们也不要离弃上帝。 Tuhan pasti tolong dan menguatkan kita semuanya. 上帝一定帮助我们，兼顾你们。 Yang ketujuh, dia berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. 我就是葡萄树。 Saudara-saudara, pokok anggur Kristus ini adalah gambaran dan kita ranting-rantingnya. 这个基督是葡萄树，我们是它的枝子，是一个画面。 Ada kehidupan yang intim antara pokok dan ranting itu. 在里面，他们有一个非常密切的关系，枝子和主干。 Dan jangan lupa, pokok 不要忘记。 dan ranting itu akan berbuah anggur. 然后这个枝子和这个葡萄树会结葡萄果。 Ini sebuah gambaran yang indah sekali. 这个是非常优美的画面， Hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi 就是我们个别的与上帝的关系 yang begitu erat 那么的紧密， akan menghasilkan buah anggur. 能够来产生这个果子。 Buah anggur lambangnya pesta. 然后这个葡萄果就是代表宴会。 Tentu kita akan bersama-sama menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan kita. 当然，我们要与我们的永恒的上帝在一起。 Selagi di dunia ini. 当我们在世上的时候， Dan tentu di surga yang kekal yang dia sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. 当然在这个永恒的天国里，他已经答应了与我们永远在一起。 Karena itu saudara-saudara, 这个缘故，弟兄姐妹， mari kita mengalami secara pribadi 让我们经历，我们个别的经历到 tentang nama dia. 关于他的名， Aku adalah aku. 我就是我， Dan semua disiapkan oleh Kristus bagi kita semuanya. 一切都是为基督为我们预备好了。 Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. 无论是我们肉体需要，还是我们灵性的需要， Karena itu kuatkan teguhkan imanmu. 所以你要把你的信心坚固， Sampai kita jumpa dengan Tuhan. 直到我们见主的面。 Mari kita masuk di dalam doa. 让我们祷告， Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. 感谢神你的真理， Firman-Mu yang mengingatkan kami 你的真理提醒我们， bahwa Engkau namamu aku adalah aku. 你的名字我是自古永远的。 Engkau adalah yang sudah ada di awal, 你已经开始的时候，你已经有了， sekarang dan sampai selama-lamanya. 现在直到永远， Kehadiran-Mu ya Tuhan 你的存在， di dalam sejarah kehidupan manusia, 在我们人类的历史中， di dalam sejarah orang Israel, 在以色列的人类历史中， di dalam sejarah gereja Tuhan dan orang percaya. 然后在你信徒及教会的历史中， Kehadiran-Mu membuat kami merasa nyaman, 你的同在让我们觉得安宁， membuat kami damai dan sukacita. 让我们都有喜乐与平安， Karena Engkau adalah pemuas dahaga jiwa kami. 因为你是一个解渴我们灵性的主。 Saat ini Tuhan kami berdoa, 这个时候，我们恳求你， jika ada jemaat di rumah yang sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakitnya, 如果在家里弟兄姐妹面临了许多病痛， baik di rumah maupun di rumah sakit, 在医院还是在家里， hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 你的神仆为他们祷告， Engkau- 奉主耶稣的名， Engkau jamah dan menyembuhkan mereka. 你与他们同在，让他们痊 Di 愈。 tempat ini pun kalau ada yang sakit secara jasmani, 如果在这里在肉体上有疾病 apapun 的， penyakitnya, 无论是什么病， hamba-Mu berseru di dalam nama Tuhan Yesus. 我呼求上帝主耶稣的名， Engkau menjamah dan mengangkat sakit penyakit tersebut. 你要与他同在，你去掉他们身上的一切疾病。 Hamba-Mu juga berdoa jemaat Tuhan baik yang di rumah maupun di tempat ini, 我在肢体崇拜，在家里在线崇拜的弟兄姐妹， yang sedang bergumul ada masalah 在他们有挣扎，有许多的事情， secara ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. 还有经济上、工作上，还有其他。
Engkau adalah Tuhan yang sumber berkat. 你就是一个致富的源头， Kau sanggup memberkati secara jasmani, 你可以赐福于他们， memberikan kelimpahan dalam kehidupan jemaat Tuhan. 你可以丰盛的赐给你的子民们。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢天父， Biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan itu 让你的话已经撒出去， boleh menguatkan iman kami semuanya. 可以坚固我们每个人的信心。 Kami tetap percaya kepada firman Tuhan. 我们依然肯定相信你的话， Ini doa kami ya Tuhan. 这是我们祷告亲爱的父， Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih Tuhan berkati. 谢谢，愿主赐福你。